Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi pada persidangan NASCO at PMJB 2021, kami akan membentangkan kertas kajian kami yang bertajuk Pelibatan Aktiviti Co-Curriculum dari Persepsi Pelajar di Politeknik Metro Johor Bahru. Yang pertama sekali berkenaan dengan pengenalan. Pendidikan formal adalah bentuk ataupun format pendidikan yang diperoleh daripada pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas. Manakala pendidikan tidak formal adalah pendidikan yang diperolehi daripada aktiviti luar kelas ataupun co-curriculum. Kalau berdasarkan kepada Warta Kerajaan bertarikh 31 Disember 1997, kegiatan co-curriculum mengandungi yang berikut: penyertaan dalam sukan dan co-curriculum, penyertaan dalam persatuan dan kelab, penyertaan dalam pasukan pakaian seragam dan lain-lain kegiatan sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri Pendidikan. Berdasarkan Seksyen 18 Akta Pendidikan 1996, Akta 550, kurikulum kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan co-curriculum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan yang membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi, serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan. Dan kalau berdasarkan kepada hadis riwayat Al-Baihaqi, ajarilah anak-anakmu belajar berenang, memanah dan perintahkanlah mereka menunggang kuda dengan cara yang baik. Latar belakang kajian. Pelibatan pelajar dalam aktiviti co-curriculum mampu menyumbang kepada pembentukan sasiah yang cemerlang. Mengikut Wardatul Aisyah et al. 2016, penglibatan pelajar di dalam aktiviti co-curriculum membantu pelajar dalam membentuk sasiah mereka dari aspek pemikiran, emosi dan juga fizikal. Gabungan kurikulum dan co-curriculum dilihat dapat melahirkan seseorang modal insan yang berkualiti. Teori penglibatan dan sasiah dalam co-curriculum. Penglibatan, teori adalah teori tingkah laku. Penyebab penglibatan seseorang juga boleh dikaitkan dengan beberapa teori, seperti teori yang berkaitan dengan sasiah seseorang, teori kesedaran kendiri, teori kognitif sosial Bandura, teori Goldman dan juga teori Einstein. Permasalahan, pelajar sering dibebani ataupun terbatas dengan alasan berkaitan tugasan khusus, penyediaan pembentangan dan penggantian kelas. Ketidakhadiran kuliah disebabkan oleh latihan-latihan yang diadakan yang memerlukan peruntukan masa daripada para pelajar. Aduan turut diterima daripada pensyarah-pensyarah kursus mengenai ketidakhadiran pelajar. Dan terdapat juga pihak-pihak tidak terlibat dalam aktiviti co-curriculum merasakan bahawa aktiviti co-curriculum hanya membuang masa, memerlukan peruntukan kewangan dan juga komitmen yang tinggi. Objektif kajian. Berdasarkan latar belakang kajian yang telah saya nyatakan tadi, kajian ini bertujuan untuk melihat persepsi pelajar PMJB di dalam penglibatan aktiviti co-curriculum. Metodologi kajian. 101 responden telah dipilih secara rawat berkelompok dan instrumen soal selidik dan diubah suai daripada kajian Nur Hidayah dan juga Yusmaria 2014. Bahagian A merangkumi 4 maklumat demografi iaitu jantina, umur, bangsa dan juga status. Manakala bahagian B terdiri daripada 25 soalan item yang bertujuan melihat persepsi pelajar PMJB dalam melibatkan diri dalam aktiviti co-curriculum dan analisa min bagi kajian menggunakan SPSS 25. Dapatan kajian daripada 101 orang responden, lelaki 22 orang, manakala pelajar perempuan seramai 79 orang. Dan umur 17 hingga 18 tahun seramai 12 orang, 19 hingga 20 tahun 76 orang, 21 hingga 22 tahun 12 orang, manakala lebih daripada 23 tahun bilangannya adalah seorang. Dan dari segi pecahan bangsa, Melayu seramai 94 orang, Cina 2 orang, manakala India seramai 5 orang. Dan dari segi status perkahwinan, bujang seramai 100 orang, manakala status bercerai ataupun berpisah seramai seorang.
Okey, dari aspek penglibatan pelajar terhadap aktiviti co-curriculum. Okey, kalau kita lihat di sini, min yang tertinggi adalah aktiviti sukan dan bukan sukan mampu menyemai nilai dan juga etika positif terhadap diri saya, iaitu dengan nilai min 4.2475. Manakala pelaksanaan aktiviti co-curriculum, nilai min yang tertinggi adalah mampu membina emosi yang positif melalui semangat kerjasama dalam pasukan dengan nilai min 4.1980. Okay, dari aspek sahsiah dan peribadi pelajar, nilai min yang tertinggi adalah pernyataan mampu meningkatkan disiplin diri serta membentuk akhlak yang mulia, iaitu nilai min 4.2970. Okay, manakala sikap pelajar dalam kerja berkumpulan ataupun pasukan, okay, nilai min yang tertinggi adalah rasa bangga jika ahli kumpulan mencapai kejayaan dengan nilai min tertinggi 4.4158. Manakala dari aspek kepimpinan pelajar, nilai min yang tertinggi adalah boleh bertoleransi dengan ahli kumpulan yang berbeza pandangan dengan nilai min 4.1287. Kesimpulannya, daripada kajian yang telah dijalankan, kami telah mendapati bahawa responden pelajar PMJB banyak memberikan jawapan yang positif terhadap penglibatan co-curriculum. Ini bermakna persepsi pelajar PMJB terhadap penglibatan co-curriculum di PMJB banyak memberi kesan yang positif dan juga impak yang berguna bagi pembangunan diri mereka. Dan dicadangkan agar satu kajian dilakukan oleh pengkaji akan datang bagi melihat punca ataupun faktor penyebab kepada ketidakpenglibatan pelajar di dalam co-curriculum, terutamanya semasa sesi semester yang tiada penawaran kursus co-curriculum. Sekian, terima kasih.